Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Malaysia digemparkan dengan pendakwaan terhadap CEO kumpulan Engkop yang dituduh pecah amanah lebih 1 juta ringgit. Sejak akhir-akhir ini kita mendengar nilai-nilai 1 juta ringgit ini macam celah-celah tai gigi saja. 1 juta ringgit seakan-akan permainan duit yang terlalu kecil. Permainan pecah amanah, jenayah, salah guna kuasa membabitkan uang-uang berjuta ringgit macam main-main saja. Macam satu permainan kecil bagi puak-puak, pecah amanah, salah guna kuasa, rasuah, sakau sini sana. Kita yang rakyat biasa ini, jangankan 1 juta ringgit, 1.000 ringgit pun sudah bernilai besar bagi kita. Apalagi 100.000 ringgit. Apalagi 1 juta ringgit. Itu jumlah yang hampir mustahil untuk diperoleh oleh kita. Tapi sejak belakangan ini, SPRM membongkar skandal-skandal besar membabitkan jutaan ringgit. Duit, kadang-kadang dana awam, kadang-kadang duit negara, kadang-kadang duit syarikat. 1 juta ringgit itu bukan kecil, ianya sangat besar. Apa pula yang dibuat pecah amanah oleh CEO kumpulan Engkop ini? Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan GCEO Engkop Berhad, Hazurin Harun didakwa di Mahkamah Syekh Isyan hari ini atas 2 tuduhan pecah amanah berjumlah lebih 1 juta ringgit berhubung perlombongan silika tahun lalu. Bagaimanapun, lelaki berusia 54 tahun itu mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dikemukakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Mengikut pertuduhan pertama, Hazurin didakwa melakukan pecah amanah dengan membuat pembayaran berjumlah RM350.000 kepada LMC Mining Sdn Berhad melalui satu cek Bank Engkop Construction and Engineering Sdn Berhad bagi penghantaran 20,000 metrik tan mineral kaolin dari tapak perlombongan di Cemor, Perak. Wang itu diamanahkan kepadanya bagi tujuan membuat pembayaran berkenan penghantaran silika kuarza secara berperingkat dari tapak perlombongan sama di sebuah bank di Sunway Giza dekat sini 21 Jun 2023. Bagi pertuduhan kedua, lelaki itu didakwa melakukan pecah amanah dengan membuat pembayaran berjumlah RM700.000 kepada LMC Mining Sdn Berhad melalui pindahan atas talian ke akaun bank syarikat itu bagi tempahan 50,000 tan kapal dagang daripada Pelabuhan Lumut Perak ke Nantong, China dan sewaan kapal untuk menghantar pasir silika. Wang itu diamanahkan bagi tujuan membuat pembayaran berkenan penghantaran silika kuarza secara berperingkat dari tapak perlombongan di Kinta Perak di sebuah bank di Sunway Giza dekat sini 15 September 2023. Oleh itu, dia didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun, sebat dan denda. Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Muaz Ahmad Khairuddin menawarkan jaminan keseluruhan RM50,000 bersama seorang penjamin dan melaporkan diri kepada pejabat SPRM setiap awal bulan serta menyerahkan pasport kepada mahkamah. Peguam Aizul Rohan Anwar mewakili tertuduh tidak membantah jaminan itu. Datuk Muhammad Nasir kemudiannya membenarkan jaminan RM50,000
dan syarat di pohon pendakwaan serta menetapkan sebutan semula kes 7 Januari ini. Sebelum ini, Engkop menggantung tugas Hazurin bagi memudahkan siasatan dalaman berkaitan dakwaan yang dibuat SPRM. Malah SPRM mengesahkan penahanan 3 individu termasuk seorang GCEO berusia 40 hingga 50 tahun kerana disyaki penyelewengan 1.5 juta dana milik syarikat tersenarai awam. 2 suspek iaitu seorang lelaki dan seorang wanita berusia antara 40 hingga 50 tahun direman 4 hari sehingga 12 Ogos lalu. Mereka disiasat kerana penyelewengan dalam projek pembinaan dan perlombongan bernilai kira-kira 80 juta ringgit. Wow, ini satu jumlah yang luar biasa. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu rasuah 8 adun di Sabah, akhirnya Parti Warisan bersuara. Kata beliau, wakil daripada warisan ini, jangan tolak mentah-mentah permintaan imuniti pemberi maklumat. Anwar Ibrahim sudah pun menyatakan muktamad keputusannya bahawa dia tidak akan melindungi pemberi maklumat tersebut kerana beberapa sebab. Tetapi Parti Warisan ini telah pun menyatakan jangan tolak mentah-mentah permintaan imuniti pemberi maklumat. Kenapa ini boleh berlaku? Kenapa pentingnya pemberian imuniti kepada pemberi maklumat? Apa pula yang warisan mahukan? Penasihat Undang-Undang Warisan Chin Tek Ming menggesa SPRM untuk tidak menolak mentah-mentah permintaan pemberi maklumat untuk imuniti dan sebaliknya mengambil pendekatan yang lebih praktikal. Kata Chin, walaupun SPRM mempunyai hak untuk membatalkan imuniti di bawah undang-undang, tindakan sedemikian boleh menghalang pemberi maklumat lain daripada tampil melaporkan salah laku. Anwar Ibrahim sudah nyatakan, undang-undang akan melindungi pesalah, tetapi kalau pesalah tersebut turut melakukan jenayah yang sama, terlibat dalam jenayah itu, maka tiada kompromi, tiada perlindungan untuk pemberi maklumat. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukan kesalahan, pemberi maklumat itu akan dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang. Mudah saja. Kalau terlibat bersama dalam kes rasuah itu, mengapa harus dilindungi pula sama-sama melakukan rasuah? Silap-silap hari bulan, pemberi rasuah itulah yang terdahulu melakukan jenayah itu. Mungkin dia menawarkan dan mungkin dia memberikan pengaruh, penawaran yang lumayan sehingga penerima terpengaruh. Jadi, pemberi maklumat juga bersalah. Perlu juga disiasat, bukannya hanya yang menerima. Betullah, kalau tiada permintaan, tiada juga penawaran. Tapi kalau tiada penawaran, tiada juga permintaan. Kedua-duanya penting, saudara-saudara sekalian. Yang lebih penting lagi, dua-duanya rasuah. Walaupun Chin mengatakan perkara ini, namun Anwar Ibrahim sudah menyatakan keputusannya. Dalam kes ini tidak kira apa sebabnya, pemberi maklumat berani untuk mendedahkan kelakuan tidak wajar yang dilakukan oleh adun, kata Chin. Kita harus memberi tabik hormat kepada pemberi maklumat dan menggalakkannya kekal teguh dan membuat laporan kepada SPRM, kata beliau lagi. Yang menjadi persoalan netizen sekarang ini ialah, kenapa si pemberi maklumat masih lagi berkeras untuk tidak membuat laporan kepada SPRM? Si pemberi maklumat tak habis-habis pula menghubungi Malaysia kini,
menghantar video-video tersebut kepada Malaysia kini, dan yang lebih teruk lagi, dia pula memaparkan video-video itu melalui media sosial. Kenapa tidak kepada SPRM? Apa yang dia boleh lakukan dengan memviralkan perkara ini melalui Malaysia kini dan juga melalui media sosial? Dia buat itu sampai kiamat pun tiada penyelesaiannya. Hanya merugikan dan membuang masa. Adalah lebih baik dia laporkan terus kepada SPRM, barulah dapat perlindungan. Seperti yang dinyatakan oleh Azalina SPRM, mereka kata, selagi laporan rasmi tidak dibuat, tiada perlindungan boleh diberikan. Kan betul lah, macam mana nak beli perlindungan kalau unsur maklumat yang diberikan itu pun tidak dapat diketahui kebenarannya, kesahihannya dan sebagainya. Perlindungan hanya boleh diberi selepas laporan rasmi dibuat. Kata Chin di dalam laporan ini, lagipun Ketua Menteri Sabah secara terbuka berkata, tiada apa yang perlu disembunyikan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pemberi maklumat itu yang berkongsi beberapa klip video dengan Malaysia kini yang didakwa memaparkan ahli politik Sabah membincangkan penerimaan rasuah, membuat laporan polis 2 hari lalu selepas menerima ugutan bunuh. Perkara ini telah pun disahkan oleh polis bahawa pemberi maklumat telah pun disahkan menerima ugutan bunuh. Pada 9 November, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, agensinya tidak dapat memberikan jaminan bertulis bahawa pemberi maklumat tidak akan disiasat atau didakwa. Azam menegaskan bahawa undang-undang menyatakan apabila individu itu memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, dia dilindungi di bawah undang-undang. Tetapi ia boleh dibatalkan jika dia didapati terlibat dalam kesalahan itu. Pada 12 November, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga berkata, pemberi maklumat tidak akan dijamin perlindungan jika mereka adalah pemberi rasuah. Sehubungan itu, Chin menggesa SPRM mempertimbangkan keadaan yang berlaku dan memastikan pemberi maklumat itu menjadi pengadu dan saksi bagi kes berkenan. Lagipun dalam kes rasuah, adalah hak SPRM untuk memilih untuk mendakwa pemberi rasuah di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009 atau penerima di bawah Seksyen 17 dalam undang-undang yang sama. Untuk mendapatkan sabitan adalah tidak praktikal dan tidak logik bagi SPRM untuk mengenakan pemberi dan penerima, kerana siapa yang akan memberi keterangan mengenai transaksi itu soal Chin lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen anda untuk isu kali ini? Apakah anda juga hairan dengan apa yang dinyatakan oleh penasihat undang-undang warisan Chin Tek Ming ini, supaya SPRM tidak menolak mentah-mentah permintaan pemberi maklumat untuk imuniti dan sebaliknya mengambil pendekatannya lebih praktikal? Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.